Mula dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Kuliah yang terakhir lah sebelum Ramadan, dan kita akan sambung lepas pada raya tu. Kita bincanglah berapa lama nak raya tu. Untuk kuliah year 20, rasanya kita perlu extend sebulan lagi baru nak habis tajuk, sebab ada 3 tajuk lagi. Itu pun tengok keadaan lah. Baik, kuliah kita dijangka sampai 10.30 lepas pada kita minum air tu. Kita dah buat perjanjian dengan dia tu, dia nak mari lepas pada kita minum air tu. Dia sepatutnya kuliah dia habis pukul 11 hari ni di Pitu Geng. Tapi saya minta dia supaya habis pukul 10 lah, supaya dia bertolak daripada sana pukul 10 sampai sini dah 10.30. InsyaAllah lah. Kemarin pun saya remind dia pula. Okey, kuliah kita yang ke-19 ini masih lagi kita membicarakan hadis maudhu' ataupun hadis palsu. Minta berderah. Clear dah suaranya tak? Bunyi sepotak derah. Satu lagi implikasi hadis maudhu' ini terhadap ibadat. Implikasi kepada ibadat, muka surat 93. Muka surat 93. Oleh kerana persoalan ibadat juga sama dengan persoalan akidah, yang merupakan persoalan taufiqiyah, iaitu bersumberkan wahyu daripada Al-Quran dan hadis, maka sudah tentu tiada ruang untuk sebarang penciptaan dan rekaan dalam urusan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Terjemahannya, sesiapa yang mereka cipta, yang create dalam urusan kami, urusan agama, yang bukan daripadanya, makna bukan daripada Rasulullah, maka ia dengan sendirinya tertolak. Jadi kita nampak dalam agama ni kita tak ada ruang. We have the right to innovate. We have the right to create. We have the right to alter. We have the right to amend. Semua benda-benda yang serupa dengan tu kita tak boleh buat. Nampak tak? Ya, kembali kepada usul yang saya berikan beberapa minggu yang lepas. Maknanya al-ibadah ni, al-aslu fil ibadah atau tauqif. Asal usul sesuatu ibadah itu ialah ditegah, tak boleh nak buat. Ma yushra'u minha, tidak disyaratkan untuknya, illa ma syara'allahu wa rasuluh, kecuali apa yang disyaratkan oleh Allah dan Rasul. Itu kaedah dia. Kaedah ni kalau kita belajar subjek lain kat sipil dia. Kalau usul fiqh maknanya sipil untuk fiqh. Ini dipanggil usul. Usul dalam buat ibadat. Setiap ibadat itu ialah al-man'u ataupun au-tauqif, ditegah ataupun terhenti, tak boleh nak buat. Kita rasa naluri manusia ni Tuhan bagi, dia nak cari Tuhan, dia nak puja Tuhan, dia nak sembah Tuhan. Maka terbitlah rasa nak sembah Tuhan tu. Manusia bila tak jumpa jalan, dia reka. Agama Buddha, agama Hindu, dia reka sendiri. Hingga orang asli dia buat ibadat cara dia. Tapi dalam kaedah agama kita, ibadat ni au-tauqif, al-man'u, tak boleh nak buat. Kalau nak ibadat juga, illa ma syara'allahu wa rasuluh, kecuali yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nampak dah situ? Dia tidak serupa dengan al-adah. Adah ni urusan kita dengan dunia. Sebab al-adah ni dia mula dengan al-aslu fil adah al-ibahah. Bermula benda adat ni
Dia mula dengan harus dulu. Dia balik hak tadi. Tak nampak tak? Hatta yadullad dalil ala tahrim. Sehingga mari dalil yang mengatakan haram. Baru kita stop. Jadi dia dua tu kata kalau kita bermula di, kita kata garisan permulaan tu, al-adah ni, cara hidup kita ni, urusan dunia ni, dia boleh jalan dulu. Tak tiup WC pun dia tiup dulu, dia pergi dulu. Ada pun ibadah ni kena tiup WC baru boleh pergi. Faham tak? Dia benda adah ni, benda dunia ni, dia start tu okey boleh jalan sehingga ada WC suruh berhenti. Pergi kat tu berhenti. Ada pun ibadah ni dia tak boleh bermula kalau tak bunyi WC. Nampak tak saya bagi analogi lagu tu, antara adah dan ibadah. Jadi balik kepada urusan ni, mereka cipta ni dalam urusan agama ni ditolak. Kita kata boleh-boleh, perasan seorang je. Kita nak berzikir cara kita tu, kita perasan sebenarnya Nabi ayat dah. Nampak sih? Lah. Jumpa dok nanti di akhirat tengok. Bapa tak jadi letihnya kita buat ibadat. Nabi kata, "No, mu ambil mana?" Sebab dia ayat dah aku bersedah kan? Ma laisa minhu fa huwa raddun. Dia ada tertib dia dalam agama ni. Dia tak nak landa tak tentu kalu lah. Justru para sahabat dan generasi selepasnya begitu berhati-hati tengok ni. Dalam melakukan sesuatu ibadah, cermat orang dulu. Dia tidak melangkah even one step ke hadapan sebelum ada green light daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok dalam ulumul Quran dulu. Sayyidina Abu Bakar punya teliti dia sehingga dipujuk oleh Sayyidina Umar, baru dia nak membukukan Al-Quran. Apa dulu? Dia kata tak boleh bid'ah sebab ni dia takut ke pesanan Nabi. Man ahdatha fi amrina hadzal ma laysa minhu fa huwa raddun. Kan salah kan? Kata je Umar, tak apa Rasulullah tak pasalnya kita ni tidak menyentuh ibadat, katanya Umar. Kita takut Al-Quran kita ni akan hilang kalau duduk di dada-dada para hufaz, para penghafaz Al-Quran. Marilah kita bukukan. Beberapa kali Umar duduk pujuk dia, baru dia setuju. Nampak tak? Nak beritahunya bahawa para sahabat begitu berhati-hati dan teliti dalam melakukan sesuatu ibadat. Dia tidak melangkah ke hadapan, melainkan ada green light daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terlebih dahulu akan menyelidiknya sebelum melakukannya. Siapa ke generasi kita ni tidak gitu dah. Ikut sedap nak buat. Kalau tengok dalam video Indonesia agak teruk-teruk lah. Saya tengok wanita muslimat dia tu. Siapa dia ada tengok? Dia berzikir dengan melepak-lepak, angkat nampak dengan kain. Nyanyi hayu kau ni, hayu kau ni. Oh, dia tengok tertik sebagai wanita pun lah. Tak ada siapa dia jumpa dalam video. Saya ada orang atas tengok Allah. Dia bangun caca la ilaha illallah. Boleh berdiri. Orang tino pula tu dah. Itu pasal orang panggil ibadat rekod sendiri. Sebagai contoh antara hadis maudhu' yang begitu popular dalam kalangan masyarakat kita. Ini saya sebut dulu ni. Di masjid pada tulis ni. Ni popular ni. Saya lupa ada masjid mana kata Allah. Dia tulis. Dia tulis al-hadis dia. Man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. Sesiapa yang bercakap mengenai urusan dunia di dalam masjid, maka Allah akan menggugurkan amalannya selama 40 tahun. Tu email dia tu berniat baik, dia malah biar orang buat atas masjid. Jumpa hak ni enggak dah. Tulis hadis ni so, dia tulis dengan khok comel pula depan tu gak. Sedangkan dia menyebarkan hadis palsu yang jatuh hukumnya adalah haram. Tak muak ke hari ni apa sehari nutup Pasal mengikut pendaftaran kita ni 40 lebih sebenarnya. Kita terima lebih daripada apa orang panggil capacity di semua 30 ni, tapi dengan orang panggil orang ni mari, orang ni tak mari, orang ni tak mari, jadi penuh sok Malaysia tu. Jadi makna tak melimpah semua. Ada lagi defensif okey. Kita kuliah ni saya sebut kepada dulu tadi kita buat sampai pukul 10 suku dah. Lepas tu kita sepatnya Dr. Muhyiddin akan mari pukul 10.30. Kambing pun baru duduk sembelih tak masuk kan. Anissa lagi dah.
al-fiqrah nisbul ibadah wa qillatut ta'am hiyal ibadah. Berfikir itu adalah sebahagian ibadat dan kurang makan adalah termasuk ibadat. Sebenarnya molek belaka kita berfikir, tafakkur dan kita makan sikit, itu memang amalan Islam. Tapi kita persoalkan hadis ni palsunya, kan? Hadis ni palsu. Dia sebenarnya rasa takut berinteraksi dengan hadis palsu tu kurang sangat kesedaran umat Islam kita. Sebab tu dia berani. Kalau dia tahu benda ni dosa besar, sedangkan dosa besar benda lain pun dia tak buat, kan? Benda makruh pun dia tak si buat orang kita ni, kan? Rokok dia tak isap tu bukan dia tak haram sangat, orang warak dia kata makruh dia. Walaupun ada pendapat kata haram, kan? Setara tu pun dia stop, tak boleh makruh. Jaganya dia benda makruh, tapi siapa kuat hadis-hadis palsu dia berani. Okey. Ni lagi. I'mal li dunya ka'annaka ta'ishu abada wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati besok hari. Molek dah pesan ni comel ke tak? Saya ingat dulu tahun 70 sekolah dulu tu, email di masjid tu siap syarah ni. Dia ucapan dia petang, dia syarah ni. Dia kata hadis. Tapi kalau dia kata ini kata-kata ulama, selamatlah. Jadi caranya kalau kita dengar kita jangan sebut hadis. Kita kata ada dikatakan, saya tak tahulah hadis kau kata-kata ulama, tahan kalau kita kecil gitu. Saya ada lagi dengar al-i'mal li dunya ka'annaka ta'ishu abada, tapi saya tak apa cerak. Hadis kau kata-kata ulama. Tapi marilah cuba kita perhatikan kerana ungkapannya baik. Kita duduk situ dah. Dia salahnya sikit lah. Nabi kata, tu jenayah besar. Okay? Jadi kita faham hari ni, biar kita berdisiplin benda tu. Ni lain dah ni. Serupa juga fiqh sa'ah khairun min ibadah sittina sanah, lebih kurang lah. Berfikir sesaat lebih baik daripada beribadat 60 tahun. Ni besar doa ni. Kullu bid'atin dalalah illa bid'atun fi ibadah. Ni orang nak buat ibadah dia reka hadis ni. Setiap ibadah adalah sesat kecuali bid'ah dalam ibadah. Dia kata boleh bid'ah dalam ibadah. Ni berkali dia guna hadis ni kali. Kan? Dia reka sendiri ibadah. Dia kata, kita kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi nar. Tak. Ada hadis lain pula. Kullu bid'atin dalalah illa bid'ah fi ibadah. Dia kata betul ibadat tu sesat belaka kecuali ada istisna, dia kata ada pengecualian. Gapo dia? Bid'atun fi ibadah. Bid'ah dalam ibadah boleh, dia kata. Sedangkan hadis ni palsu. Begitu juga dengan hadis-hadis yang menceritakan kelebihan malam-malam Ramadan yang kononnya diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hadis ni panjang. Dikatakan bahawa Ali bin Abi Talib menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, siapa dia bertarawih pada malam pertama gini, malam kedua, kalau kita pergi di musalla di masjid dia tepek malam pertama gini, malam kedua, ada satu malam tu dia kata serupalah kita semaya di Masjid Nabi dan Masjidil Haram. Pahala yang kita dapat ialah terawih sini malam tu, dia kata serupa dengan kita terawih di Masjidil Haram dengan Masjidil Nabawi. Masjidil Haram tu 100,000 ke ganjaran. Itu hadis sahih, 100,000. Masjidil Nabi 1,000. Jadi 101,000 malam tu kita boleh pahala kita. Ni sikit lagi akan tersebar ni dalam grup WhatsApp apa orang tepek di musalla ada ni. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Setengah tu dalam tazkirah boleh sebut. Ni malam tuan-tuan semua bertarawih pada malam yang ketujuh. Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Talib, siapa dia semayang pada maya tarawih pada malam yang ketujuh, ganjar dia begini. Siap dengan sarah nak dia pula. Kau tubik lagi dah ni dah. Sikit lagi ada tubik ni kan ni. Tarawih malam pertama, malam kedua. Hadis ni kan awal-awal lagi tahu dah hadis mau tu sebab tak ada sanad langsung. Daripada Ali bin Abi Talib orang nak cek sanad ni kan. Biasa nak jumpa hadis mau tu dia buat mari sanad. Tengok sanad palsu. Ni tak ada sanad apa ni.
Orang panggil tolak petang lagi ni. Hadis-hadis seumpama ini bukan sahaja mensabitkan sesuatu amalan yang tidak sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah telah memberi gambaran yang tidak benar terhadap Islam, seolah-olah Islam satu agama yang jumud dan kolut. Kita sebenarnya cuba kita perhati tak? Hadis-hadis ni kalau dia buat mereka nampak cerdik berlaku. Dia tak ada benda yang pelik-pelik. Sebab ajaran Islam kita ni agama cerdik. Sebab tu ulama kita kata kalau kita tak tahu benda tu betul salah, kita tengok kalau nampak bodoh tu duduk lalu. Kalau nampak benda-benda bodoh, amalan tak betul lalu. Kalau siapa perikat ambil air, tok guru ambil air semayang kan, lepas tu taduh dengan beledi pakat minum, ambil berkat air semayang tok guru, kita tengok tu kita berasa mari jijik tu kan. Situ tu menunjukkan petanda benda tak sebenar dah tu. Belum kita cek dulu ada ke amalan lagu tu. Faham tak? Itu pedoman. Ulama-ulama kita bagi pedoman kalau nampak bodoh tu cek tak betul selalu. Kalau dia ajak ngatik tu bila-bila bunga, bila-bila berlari kau. La ilaha illallah ni tengok tu kan huyuh-hayuh kita tengok dengan akhlak manusia, kesopan ni yang Islam ajar ni, manusia ni manusia muslim ni bagaimana bentuk dia kan, kita kata bercanggah. Waktu tu kita tawakuf dulu, kita berhenti dulu. Nanti nak tanya dah ada kau berzikir pesen ni melopak-melopak gini. Nampak tak? Kalau nampak bodoh tu, ni kita ambil kata kunci sini. Kalau nampak bodoh tu nanti dulu. Tu bukan agama dah lagu tu. Nah, tengok kalau kita pergi buat haji ataupun umrah, tengok perbuatan orang India tu kita nampak bodoh duduk bergatung, tu pegang gua tu jupung anak kuci mangga, gua tu pun dia cium, dia pegang dia jilak. Kita kelih kita kata tengok kata Islam ajar ke benda lagu ni. Ya. Nampak dah situ. Sebab Islam kita ni dia semuanya dia mengangkat martabat manusia, daya intelektual, maruah manusia. Kalau bercanggah dengan maruah dengan intelektual manusia, bukan Islam dah kalau gitu. Faham? Selain itu, ia juga mendorong umat Islam supaya mengutamakan amalan sunat daripada amalan wajib. Ni pelik dia kalau bunyi lagu tu tak? Itu dari segi ibadat. Yang ketiga, implikasi dari sudut akhlak. Hadis maudhu' juga boleh memberi impak negatif terhadap akhlak seseorang. Antara yang paling utama ialah memberi gambaran bahawa berdusta adalah harus seandainya untuk kebaikan. Di segi akhlak ni. Ada benda tu, dalam hadis dia sebut, ada benda yang boleh kita berdusta. Beberapa tempat kita tengok tu benar sabar. Misalnya, ada orang yang sedang memburu seseorang, nak bunuh orang. Lalu depan kita. Di situ salah satu daripada benda kita boleh berdusta. Kita kata, dok, ada kau orang lalu sana ni, saya nak kerak tekuk dia ni. Ni bawa dengan pedang ni. Kita kata, tak ada lalu. Maka, jadi, berdusta itu adalah dibenarkan oleh syarak. Padan dengan benda tak? Ni tak ada selih sikit, tak apa belawak sunat. Itu kita biasa ada guna belawak sunat. Dia ada tempat yang kita kata ada munasabah kalau nak berdusta. Ia sekaligus membinasakan seseorang dengan pembohongan. Jadilah Islam itu Islam yang boleh bercakap dusta. Kalau kita terlalu kita kata boleh berdusta. Apabila seseorang itu sanggup berbohong terhadap manusia yang paling mulia iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apatah lagi terhadap manusia biasa. Kalau Nabi pun dia sanggup mendustakan Nabi, apatah manusia biasa. Sebagai contoh hadis yang menggalakkan pembohongan. Idza huddistum anni bihaditsin yuwafiqul haqqa fasaddiquhu wa khudhu bihi haddastu bihi aw lam uhaddith. Sedap ni. Apabila kamu meriwayatkan daripadaku sesebuah hadis yang menepati kebenaran, maka terima dan ambillah ia sama ada aku mengatakannya atau tidak. Mutasah cara aku kata ke tak, Nabi kata, asal pun fikir benda ni benda yang baik, tepat, ambillah dia. Dia kata gitu. Pakali kita tanya, nak hukum mana betul, hak ataupun batil, nak hukum mana? Kederap kepala otak kita boleh ke tak? 10 orang 10 macam kebenaran. Mana orang panggil tidak ada dawabit, tak ada pelunggu nak pegang. Nampak dia? Orang ni kata baik ni,
Orang ni kata baik, maka boleh terima hadis ni. Orang ni kata, orang ni baik. Pasal baik buruk ni, kalau main otak manusia ni, dia telah pelbagai dah. Okay. Hasil daripada hadis maudhu' juga lahir manusia yang opportunis, yang suka mengambil peluang atas keharusan berbohong asalkan niat yang baik. Dengan mencipta apa saja hadis yang dianggap dapat memberi keuntungan sama ada kepada dirinya atau kumpulannya, termasuk mencaci, mencela, memaki mereka yang dianggap musuh, malah boleh sampai ke tahap membunuh. Bahaya dia. Antara hadis maudhu' yang mendorong seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama ialah innar rizqa la tankusuhul ma'siyah wa la taziduhul hasanah wa tarkud du'a ma'siyah. Sesungguhnya rezeki tidak boleh dikurangkan oleh maksiat dan tidak boleh bertambah dengan kebaikan, dan meninggalkan doa adalah satu maksiat. Jadi kalau kita buat maksiat apa, tak apa, rezeki tak kurang. Dia tidak jadi tambah rezeki dengan semata-mata kita buat baik. Hak mustahaknya doa. Tinggal doa maksiat, dia kata. Idza ra'aitum Muawiyah 'alal mimbari faqtuluh. Ni orang Ali Sayyidina Ali. Apabila kamu melihat Muawiyah di atas mimbarku, maka hendaklah kamu membunuhnya. Jadi makna seolah Nabi tak benar Muawiyah jijak di atas mimbar dia. Baik, bila Muawiyah jadi khalifah, maka dia gunalah hadis ni. Dia kata ada hadis yang sebut Muawiyah ni kalau duduk atas mimbar aku, Nabi kata bunuhlah dia. Tidak bahaya kan ni kalau hadis siapa pikat lagu ni. Al-nazru ila wajhil bar'atil hasanah wal qudrati yazidan fil basar. Tengok ni. Sedangkan kita orang laki-laki Muslim ni diminta supaya kita menundukkan pandangan. Tengok bila kita berhajat. Melihat kepada wajah perempuan yang cantik dan sesuatu berwarna hijau boleh mengeluarkan penglihatan. Jadi kalau kita tengok lama kepada orang tengok cantik misalnya, apa tengok lama tu? Ada hadis ni. Boleh nak kuat mata. Nak suruh mata kita jadi cerah, kena tengok. Acak kali tengok orang tengok comel. Kena cari beberapa artis dah. Dia cari orang model ke apa, tengok. Jadi kalau orang laki-laki kan, kalau dia bawa missus dia pun boleh gunalah hadis ni. Bapa dia tengok lama kok dia comel. Apa tak tengok saya dia tengok ke dia comel. Bapa tengok lama comel, nak suruh kuat penglihatan. Ada hadis Nabi. Dan sanggup dia manusia dia buat lagi dia. Di samping itu terdapat juga hadis maudhu' yang menggalakkan umat Islam berselisih dan berbeza pendapat. Malah ia dianggap sebagai suatu rahmat yang seharusnya dikejar oleh sesuatu umat. Ni popular ni. Antara hadis yang tidak kurang popular dalam masyarakat, ikhtilafu ummatir rahmah. Aja dengar tak? Khilafu ummatir rahmah disebut. Ikhtilafu ummatir rahmah. Perselisihan umatku adalah suatu rahmat. Duk baloh ni. Hak perbezaan mazhaban tu dia bukan balah tu. Hak tu dibenarkan. Ni dia ambil hadis ni, dia kira tak apa kita balah bermusuh dengan puak ni sebab dia boleh mendatangkan rahmat. Hadis ini secara tidak langsung menggalakkan umat Islam supaya berselisih pendapat untuk mendapat rahmat daripada Allah. Sedangkan Islam hanya membenarkan perselisihan pendapat dalam masalah furu' sahaja, masalah cabang. Banyak dah kita jumpa hadis yang orang kata hadis tu betul-betul, rupa-rupanya tidak dah. Sementara dalam persoalan usul, masalah pokok dan perkara dasar agama tidak boleh dipertikaikan atau kompromi. Itu yang ketiga. Yang keempat pula implikasi dari sudut agama. Hadis maudhu' sebenarnya telah memberi gambaran negatif kepada umat Islam seolah-olah agama Islam adalah agama yang tidak konsisten, bercelaru, syarak dengan benda-benda tahyul dan khayalan, khurafat, bid'ah dan tidak masuk akal. Ini adalah kerana para pencipta hadis maudhu' adalah terdiri daripada mereka yang mengalami kerosakan akidah dan akhlak atau dibelenggu dengan kejahilan. Ini sejarah orang yang mereka hadis palsu ni. Akidah dia rosak, akhlak dia rosak dan dia tidak ada ilmu. Hadis maudhu' juga memberi gambaran negatif terhadap kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari aspek penganut pula ia memberi gambaran bahawa umat Islam dibelenggu dengan kejahilan dan amat berminat dan mudah percaya kepada perkara-perkara khurafat, bid'ah dan seumpamanya.
Hal ini sekaligus boleh merendahkan martabat umat Islam. Itu habislah. Kita nak tengok ni beberapa istilah hadis maudhu'. Ini istilah yang diungkapkan oleh ulama-ulama hadis bila dia nak menyatakan sesuatu hadis itu maudhu' ataupun tidak. Terdapat beberapa istilah yang biasa digunakan oleh ulama hadis yang menggambarkan bahawa hadis tersebut adalah maudhu'. Antaranya disebut lagu ni. Kita tengok misalnya kalaulah Imam Nawawi dia buat dia kata hadzal hadis la aslalah. La aslalahu. Hadzal hadis la aslalahu. Hadis ini tiada asal usulnya, tiada asal bagi dia. Itu maknanya maudhu' walaupun dia tidak kata maudhu'. Faham? Ungkapan yang kedua batil. Dia tidak guna ungkapan palsu tapi dia kata batil. Faham? Hadisun batilun. Dia sebut hadis yang batil. Laisa lahu aslun. Tiada baginya asal. Lam ajid lahu aslan. Saya tidak ketahuinya. Mari mana benda ni? Lam a'rif. Saya tak kenal, dia kata. Apa dia? Ni ungkapan dia. Lam ajidhu. Lam yujad. Saya tidak ketemu dan tidak wujud. Lam yu'lam man akhrajahu. Tidak diketahui siapa yang meriwayatkannya. Banyak ungkapan dia tu. Laisa bisabitin, laisa bisahihin, la yasbut, la yasih. Walaupun dia kata tidak sahih, la yasih tu mana maudhu'. Tidak sahih, tidak sabit, tiada sahih, tiada sabit. Okey. La yasbutu fihi syai'un, tidak sabit sama sekali. Tu di antara benda ni ada berapa semua tadi? Ada 8 dah. 8. Beberapa contoh hadis maudhu' yang popular dalam kalangan masyarakat Islam. Ini sangat popular. Hubbul watan minal iman. Hari Merdeka dulu kan, ada TV dah. Saya ingat dulu host masa saya ingat tahun 80-an dulu. Fauzi Hanawi. Saya ingat Fauzi Hanawi, dia juru apa ni? Dia jadi juru acara gitulah. Dia jadi dia pengulas. Dia hula-hula, dia tunjuk kau tutup. Jadi pasal hari kemerdekaan, betul lah saya ingat dia boleh baca rupanya. Pandai juga dia sebut. Dia sebut hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air ada sebahagian daripada iman. Dia kata pula hadis Nabi. Jadi kalau kita kata hubbul watan minal iman, kita sebut situ, jangan sebut hadis. Lah. Kita ulahlah kat mana-mana kita kata ini kata-kata keramat. Negarawan misalnya kita kata hubbul watan minal iman, atau kata ulama tak apa lagi. Tapi bila kita kata ini hadis Nabi, itu jenayah yang besar. Menyebut hadis Nabi tu salah dah. Pak kita kata beza sikit dak. Agama kita ni kita ingat kan dia boleh cuba tengok kan rusak iman kan kerana hak zahir yang dua, hak hati orang tak tahu dah. Dengan perkataan, dengan perbuatan. Tak. Sudah jadi kufur. Bila kita sebut saja satu kalimat, misalnya kita kata tidak logiknya Rasulullah tu boleh naik sampai ke Sidratul Muntaha, kita kata tak. Dia sudah kufur dah dia. Walaupun dia kita tengok orang ini perbuatan dia juga semaya dengan gapo tu kan, berbanding dengan seorang lagi tu tak semaya baik. Dia jatuh dia ni kerana dia tidak mengungkapkan perkataan itu, dan dia telah bersyahadah, maka dia tetap Islam yang asi, yang fasik. Tapi orang ni tadi walaupun nampak dia jaga dengan amalan, tapi kerana ungkapan sebutir itu, kalau dia tidak mengucap syahadah semula, dia sudah kufur. Kan tak? Jadi dengan ungkapan ini benda besar mudarat dia. Jadi kalau kita kata hubbul watan minal iman, ambil mana tu? Ini kata-kata orang dulu, pujangga-pujangga. Dengan seorang lagi kata ni hadis Nabi. Tengok tu, beza. Faham tak? Situ saja beza dia. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hak adanya at-tuhur syatrul iman. Itu hadis Muslim. Kesucian adalah cabang iman. Jangan tukar.
Di sekolah banyak tulis ni. Di sekolah. Sekolah-sekolah dia tulis dia mural. Tapi kalau dia tak tulis hadis tak apa. Kalau dia tulis dalam bawah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nazafatu minal iman, kebersihan. Jadi kalau lah kita duduk di sekolah tu, kita cuba kata tukar-tukar. Tukar kata at-tuhur syatrul iman. Kesucian sebahagian daripada iman. Kan? Jadi kita tukar hak tu. Hak tu hadis Muslim. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Ini tidak sadar. Dia sahihul makna. Makna dia betul. Sebabnya banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahawa ancaman-ancaman terhadap derhaka kepada ibu bapa lah. Tapi menyandarkan ungkapan ini kepada Nabi, hak tu salah. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Jadi kita, disiplin kita hari ni, kita jangan mudah berkata hadis. Sebutlah apa benda ni, ungkapan-ungkapan, jangan mudah kata hadis sehingga terbukti kita yakin itu hadis. Nampak tak? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Tengok dalam video ni, ustaz budak ni siap dengan syarah ni. Saya pergi ke Cina baru ni, tengok dengan orang Cina gini dalam kuliah dia. Betul lah Nabi kata utlubul ilma walau bisin. Sedap dia baca. Pas kalau kita tegur dia, dia marah kat dah tu. Marah tu, sebenarnya tegur dia. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjata mukmin. Hak dia ada ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadat. Tapi ad-du'a silahul mu'minin. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Qalu wa mal jihadul akbar? Qalu mujahadatun nafsi. Kita telah kembali daripada jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar. Mereka para sahabat bertanya, apakah jihad yang lebih besar itu? Jawab baginda, jihad melawan nafsu. Maka orang ceramah dia sebut sama ni tak? Bila nak mengajar tasawuf sikit dia tu biar ni. Lawan nafsu tu. Memanglah ada mujahadatun nafsi ada. Tapi janganlah siapa kata Nabi kata lagu ni. Kalau kita tengok sekaligus, seolah kita memperlekehkan para syuhada hak mati di media perang dia. Besar kita lagi tau. Padahal demo tu lawan nafsu lebih pada kita tau. Nampak ada sini. Lau khasha' hadha laqasha' jawarihu. Sekiranya lelaki ini khusyuk, nescaya akan khusyuklah anggota. Dia riwayat hadis seorang tu duduk tengah sembahyang tu tak berapa tegak molek, duk bergerak gimana ni, jingkar apa. Maka Nabi pun tengok, Nabi kata kalau sekiranya lelaki ini khusyuk, anggota dia khusyuk juga, tak ada lah gerak gitu mau. Ni mana ni ada, saya tengok Masjid Nilam Puri, takut buat adalah ni. Masjid Nilam Puri, masa saya duduk bulan belajar bahasa Arab tahun 80 mula, saya singgahlah sembahyang asar ada di situ sebab dia kuliah lepas asar kan. Comel tulisannya, tulisan kok lawa tu, besar pula tu. Law khasha' hadha la khasha' al-jawarih, dia tulis. Pada tulis bawah tu al-hadis. Ni tukang mata ni. Taqattamu bil aqiq fa innahu mubarak. Pakailah cincin aqiq kerana ia membawa berkah. Dia duduk bubuh mata dia gorka tu kan. Dia baca ya Allah hina, mari sini semua dia kata taqattamu bil aqiq fa innahu mubarak. Maka cincin aqiq ni hadis Nabi dia kata. Dia tidak disebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqattamu bil aqiq fa innahu mubarak. Orang pakai mari Nabi bersabda pakailah cincin aqiq kerana bawa berkah. Pakai cari tak mahal apa orang beli. Bunyi berkah sebuti mahal apa orang beli dah. Orang kita ni kalau boleh bayar berkah ke Allah lah, nak berkah ni kita sanggup bayar. Ad-din huwal aql wa man la dina lahu la aqla lah. Agama ialah akal dan sesiapa yang tiada agama tiada akal baginya. Gajah tu cara dengar ni dia. An-nas ala dini mulukihim. Ni. Sebenarnya ini kata-kata sahabat ni. Kata-kata sahabat tak boleh kata Nabi kata, kena kekalkan. Dia kata manusia mengikut agama pegangan raja atau pemimpin mereka. Orang tu kau kata hadis. Ini kata-kata daripada sahabat. Okay.
Dia kata manusia ni, rakyat ni dia tengok pemimpin. Kalau pemimpin jauh, rakyat jauh. Kalau pemimpin tu jahat, maka rakyat pun jahat. Pasal an-nas ala dini mulukihim. Habis dah. Jadi kita habis, kita pergi kepada